Aktiviti 3.4 mengkaji kepekatan larutan luar sel yang cikgu baca ni tunjuk kamu, mengkaji kepekatan larutan luar sel yang isotonik, hipertonik dan ni terbalik ni salah ni ya. Cikgu pun di sini adalah hipotonik, ada 3 ni. Hipotonik. Tak kira lah susunan dia macam mana pun tak apa. Terhadap sel tumbuhan. Jadi kita nak tengok kepada sel tumbuhan ni. Sel tumbuhan. Ya, yang melibatkan sel tumbuhan. Jadi hopefully kamu boleh faham lah apa perbezaan antara sel tumbuhan dan sel haiwan. Okey, jadi ini adalah tujuan lah. Ni sepatutnya dia jadi tujuan. Okey. Tujuan. Kenapa dia tujuan? Ada perkataan mengkaji. Jadi mengkaji. Jadi bila ada perkataan tujuan, kena ada mengkaji, ya, mengkaji. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah. Penyataan masalah. Apakah, jadi bila penyataan masalah ni dia mesti ada tanda soal lah. Okey, tanda soal. Dia ada tanda soal dan bila ada tanda soal maksudnya ada tanda tanya. Perkataan tanya tu, okey, iaitu yang melibatkan apakah. Jadi apakah kepekatan larutan luar sel yang isotonik, hipertonik dan hipotonik ni ya. Cikgu ni lah tak perasan waktu buat tu, tak perasan. Jadi dia adalah hipotonik. Hipotonik terhadap sel tumbuhan. Terhadap sel tumbuhan. Jadi maksudnya kita akan guna sel tumbuhan, kita letak sahaja dalam larutan hipotonik, isotonik dan hipertonik. Okey, jadi sekarang ni dia sebut perkataan larutan ya. Ni larutan. Ada setengah orang kadang-kadang dia tak faham. Yang kita sebut sekarang ni adalah melibatkan larutan. Okey, ni tujuan samalah dengan yang atas ni samanya. Sepatutnya cikgu tak payah letak tujuan kat situ kan, tapi tak apalah. Kemudian kita ada hipotesis. Okey, hipotesis. Jadi hipotesis sel tumbuhan jadi segah bila diletakkan dalam larutan hipotonik. Okey, jadi sel tumbuhan jadi flasid. Salah ni ya, bukan jadi flasid. Dia jadi plasmolisis. Okey, dia jadi plasmolisis. Kalau bahasa Inggeris kita panggil plasmolize. Okay? Plasmolize cell. Bahasa Melayu panggil apa ya? Nanti kamu bagi tahu kat cikgu lah. Cikgu pun kadang confuse bahasa Inggeris bahasa Melayu ni kan. Plasmolize cell. Apabila dimasukkan dalam larutan hipotonik. Jadi plasmolize ni dekat sini lah. Dekat sini, kawasan sini. Jadi dia bukanlah menjadi flasid. Flasid ni adalah kawasan dalam larutan isotonik. Dia dalam larutan isotonik. Kalau untuk hipertonik ni kita panggil plasmolize. Sel tu jadi plasmolize. Sel tumbuhan tu jadi plasmolize. Proses dia adalah plasmolisis lah. Proses dia, fenomena dia kita panggil sebagai plasmolisis. Plasmolisis. Kalau sel tu sendiri kita panggil plasmolize cell. Boleh ya? Kemudian kita pergi kepada pemboleh ubah. Jadi kita ada pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas, dimalarkan. Jadi dimanipulasikan kepekatan larutan. Jadi larutan ni kita ada larutan hipotonik, larutan hipertonik, larutan isotonik. Ada 3 larutan ni yang akan membentuk persekitaran lah. Dia ada hipotonik, isotonik, hipertonik. Kalau cikgu sendiri, cikgu tak kisah susunan ni. Tapi ada setengah, mungkin ada setengah cikgu dia agak strict juga, agak tegas juga. Dia suka dulu bermula dengan larutan hipotonik dulu. Kemudian baru isotonik, baru hipertonik. Kalau macam cikgu tak kisah. Asalkan kamu faham je larutan tu macam mana, dia punya water potential, keupayaan air dia macam mana, kemudian zat terlarut dia macam mana, tadi tak kisah. Sebab tukarlah macam mana pun, kalau kita dah faham, kita akan tahu apa yang akan berlaku pada sel tu.
Dia akan berlaku plasmolisis ke, akan berlaku segah ke, akan berlaku flasid ke. Okey, jadi kita tahu apa akan berlaku pada sel tu. Tak kiralah kedudukan dia macam mana sekalipun. Kemudian yang bergerak balas adalah sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan tu dia akan ada bentuk tertentu, bentuk khusus dia. Kalau dimasukkan dalam larutan hipotonik ni, apa yang berlaku? Masukkan dalam larutan isotonik, apa berlaku? Hipertonik ni apa berlaku? Sebab itulah kita ada hipotesis. Jadi cikgu lupa tadi nak sebut hipotesis ni apa. Jadi hipotesis ni kita ada ramalan awal dia lah. Okey, ramalan awal dia, ataupun ada juga dipanggil sebagai educated guess. Okey, educated guess, ramalan yang berdasarkan apa pengetahuan yang kita dah tahu sebelum ni. Kamu dah belajar dah bab yang ketiga ni, pergerakan bahan merentas plasma membran kan. Jadi sepatutnya dah ada ilmu tu. Jadi bila nak buat eksperimen ni, yang ada tujuan eksperimen ni kita nak kaji tentang larutan isotonik, hipertonik dan hipotonik ni, kita dah boleh datangkan dengan ramalan awal. Okey, apa yang akan berlaku kepada sel-sel tumbuhan tersebut. Yang ni pun cikgu dah ulang. 3.3 dah ada, 3.2 dah ada, 3.1 pun dah ada. Kalau siapa yang dah pergi video-video tu mesti bosan. Cikgu ni dah ulang benda yang sama. Tak payah ulang lah kan. Tapi kadang-kadang tu lah susah. Ya. Kalau tak ulang tu nanti rasa macam tak kena je. Kita ada keadaan sel tumbuhan. Kemudian dimalarkan adalah jenis sel tumbuhan. Jadi jenis sel tumbuhan tu kita ambil satu bahagian, satu jenis saja. Tak boleh banyak-banyak. Kemudian kalau banyak-banyak nanti dia tak valid ataupun tak sah kita punya keputusan tu. Mungkin dia akan mengganggu kita punya keputusan. Kemudian kita ada radas. Okey, kita ada bahan. Jadi bahan ni dia guna bawang merah, larutan sukrosa 0.01, larutan sukrosa 0.06. Jadi air suling. Jadi dia tak semestinya kena sama dengan yang sebelum ni ya. Yang sebelum ni kita ada guna 0.5, kita ada guna 0.05. Jadi larutan tu kadang-kadang penting juga. Jadi dia guna sukrosa. Ada eksperimen yang kita guna glukosa. Kamu kena dapat bezakan antara sukrosa dengan glukosa tu. Sebab ada jenis gula yang dia tak boleh nak merentas tiup whisking. Ada yang boleh merentas tiup whisking. Itu pun dah terang kan, 3.1, 3.2 tadi tu ya. Jadi tolonglah tengok balik video tu. Yang modul yang cikgu guna ni, cikgu akan bagilah. Cikgu akan masukkan dalam grup Telegram nanti. Jadi boleh download dekat situ saja. Dan cikgu kosongkanlah bahagian-bahagian tertentu ni, kamu isilah ya. Janganlah kamu malas. Janganlah malas. Ada orang dia marah cikgu kata pelajar ni malas kan. Jadi kita ada air suling. Jadi ni sepatutnya, kalau yang ini mestilah larutan hipertonik. Kalau yang ini dia larutan isotonik. Kalau yang ini larutan isotonik pula, larutan hipotonik. Kalau yang ini dia isotonik lah. Yang ini ni. Okey. Okey, kita baca apa prosedur dia. Kita ada 3 keping slide mikroskop di label P, Q dan R. Jadi kita ada slide mikroskop P, Q dan R. P, Q, R. Kemudian kita titiskan air suling. Kita titislah air suling. Ada titis air suling, titis air suling, titis air suling. Jadi air suling tu pun kenalah kepada slide tu. Okey? Kena pada slide. Lepas tu kita letakkan epidermis daun bawang, diletakkan di atas titisan air. Titisan air. Jadi P ni titisan air. Sorry, P sahaja yang ada titisan air suling. P ni titisan air suling. Yang ni air suling. P adalah air suling. Kita letaklah daun bawang tadi. Adalah daun bawang tadi kita letak. Tak pernah nampak ke warna. Okey, daun bawang. Jadi air suling dan daun bawang. Kemudian yang kedua ni kita letakkan apa? Kita letakkan 0.01 Q. Jadi yang ini air suling, yang ini 0.01. Okey. Kemudian pekat lagi ni kita letakkan 0.06.
Jadi yang ni larutan sukrosa. Larutan sukrosa. Ini pun sama lah, larutan sukrosa berbeza. Jadi yang ini adalah apa? Yang ini adalah hipotonik. Yang ini adalah isotonik. Yang ini adalah hipertonik. Ya. Jadi kemudian kita tutup dan kita gunalah mikroskop cahaya, light microscope. Kenapa kita panggil dia mikroskop cahaya? Sebab dia guna cahaya medium dia untuk kita lihat. Ada mikroskop dia tak guna cahaya, dia guna elektron. Sebab tu kita panggil dia mikroskop elektron. Lagi ada juga jenis mikroskop kita panggil sebagai mikroskop fluorescent. Jadi dia ada guna teknik fluorescent tu untuk dia dapat memancarkan cahaya, menjelaskan lagi apa yang kita nampak dekat sampel tu. Jadi ada macam-macam jenis mikroskop lah sekarang ni ya. Antara yang paling mudah sekali kita ada mikroskop cahaya. Jadi mikroskop cahaya pun ada dua jenis. Ada dissecting mikroskop dengan compound mikroskop. Dissecting tu yang kita dissect. Dia tak besar sangatlah dia punya magnification. Dia punya kuasa pembesaran dia tu tak besar sangat. Tetapi kalau kita guna compound mikroskop tu, dia besar. Sehingga dia boleh gunakan medium minyak untuk kita lihat apa yang ada di dalam sel tu. Okey. Jadi yang kamu boleh baca lah seterusnya. Kemudian kita adalah bentuk sel kan. Bentuk sel. Ya. Ini muka surat 62. Okey. Yang ini akan dimasukkan oleh air suling. Jadi kalau dia masuk air suling, air akan masuk ke dalam. Jadi yang ini adalah untuk P lah. Dia guna air suling, air akan masuk ke dalam. Jadi bila air akan masuk ke dalam, dia selalunya akan disimpan di dalam vakuol. Dia akan merentaslah dinding vakuolnya yang dipanggil sebagai tonoplast. Okey. Jadi banyak disimpan di dalam vakuol. Air-air, lepas tu garam-garam, certain garam pun ada juga disimpan dalam vakuol. Ada juga disimpan di cytoplasm ya. Kemudian menyebabkan kawasan dalam ni, sitoplasma ni, dia akan menolak plasma membran. Bila dia tolak plasma membran, dia akan tolak ke dinding sel. Jadi ini akan menyebabkan sel tu jadi segah. Sel segah. Sebab apa? Sebab air masuk. Air daripada luar masuk. Sebab apa? Dia guna air suling. Dekat luar ni ada air suling. Okey, jadi air akan masuk dan dia akan disimpan dalam vakuol. Jadi vakuol tu bila dia membesar, dia akan tolak semua organel-organel, dia akan tolak semua nukleus, dia akan tolak organel-organel, akan tolak dinding sel. Menyebabkan sel tu akan jadi segah, dia akan jadi besar. Okey? Yang kedua ni adalah diletakkan dalam 0.01 sukrosa. Yang mana dia akan sama antara luar dengan dalam. Jadi mungkin ada air masuk, mungkin ada air keluar. Okey, air masuk, air keluar, dia dalam keadaan equilibrium. Dia sama. Jadi di dalam, in, out, dia sama dia punya masuk dan keluar. Jadi sel ni dalam keadaan flaccid. Okey, sel dalam keadaan flaccid. Jadi kamu boleh buka muka surat 60 ya. Muka surat 60. Semua ni maklumat flaccid, segah ni muka surat 60. Rajinlah sikit kan buka buku teks tu, cuba buat rujukan. Ya, tengok-tengok sikit. Dia ada perkataan dia bol-bol tu segah lah. Lepas tu ada perkataan plasmolysis. Ada perkataan flaccid. Jadi boleh tengok kat dalam tu. Kemudian yang akhir sekali ni dia letakkan yang ini 0.06. Ni R lah. Ni Q. Yang ni P. Jadi R ni 0.06. Dia letakkan 0.06 sukrosa. Yang ni adalah larutan hipertonik. Jadi bila larutan hipertonik, jadi keupayaan air. Nampak? Warna apa ya?
besarkan sikit kan. Jadi keupayaan air dalam adalah tinggi berbanding dengan luar. Keupayaan air rendah. Sebab apa keupayaan air rendah dekat luar? Sebab dia tinggi zat terlarut. Zat terlarut ni apa? Zat terlarut ni yang 0.06 sukrosa. Jadi akan menyebabkan air akan bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah melalui proses apa? Proses osmosis. Jadi proses osmosis. Jadi air akan bergerak. Jadi dia keluarlah. Dan air banyak daripada kawasan mana? Kawasan vakuol. Akan bergerak daripada dalam ke luar. Okey? Jadi dia akan keluar air. Jadi H2O, H2O, H2O. Jadi sel ni akan kelihatan seperti mengecut. Dan satu lagi, kalau korang nampak ini struktur ni plasma membrane. Jadi plasma membrane ni dia akan menjauh daripada dinding sel. Dia akan menjauh daripada dinding sel. Dia akan menjauh daripada dinding sel. Disebabkan oleh pengecutan. Disebabkan oleh tarikan yang diakibatkan oleh kehilangan air. Okey, dan waktu ni kita panggil sebagai sel tu sel plasmolyse. Plasmolyse cell. Cikgu tak pastilah bahasa Inggeris panggil apa ya. Bahasa Melayu itu bahasa Inggeris. Sel ni dipanggil sebagai plasmolyse. Plasmolyse. Proses dia plasmolisis lah. Proses dia, fenomena dia dipanggil sebagai plasmolisis. Kita baca perbincangan. Sebenarnya cikgu dah terang sebenarnya ya tentang perbincangan ni, cikgu padam lah. Kamu ada nota ni, kamu ada modul ni, kamu janganlah biarkan modul tu cantik je, kosong je. Kamu isikanlah ya. Kamu letak sticky note ke, letakkan catatan apa benda yang kamu rasa kamu nak kena ingat dan kena hafal. Jadi semua ni terpulang kepada kamu, sama ada kamu nak tak nak je buat ya. Jadi perbincangan, sel epidermis bawang dalam air suling kembang kerana air masuk secara osmosis. Sel dalam jadi keadaan segah. Kepekatan subsel adalah lebih tinggi daripada air suling. Air suling adalah hipotonik dalam keadaan subsel. Cikgu cerita dah tadi. Jadi dia menyebabkan dia masuk. Tiada sebarang perubahan isi padu dan bentuk sel bawang dalam larutan sukrosa 0.01 kerana 0.01 isotonik kepada subsel. Jadi sel tu dalam keadaan flasid. Isotonik dalam keadaan flasid dia. Flasid. Okey. Kemudian protoplasma epidermis dalam larutan 0.06 kecut disebabkan air keluar dari sel secara osmosis. Sel dikatakan dalam keadaan bukan keadaan flasid. Kalau dalam hipertonik ni sel tu plasmolyse. Dia bukan flasid. Ikut buku teks tak payahlah pening-pening kepala ya. Nanti kamu tengok dekat buku ni dia kata macam ni, dekat buku tu dia kata macam tu. Ikut je buku teks. Kamu buka muka surat 60 tu. Okey, buka muka surat 60. Ada dekat situ dia tulis fenomena air keluar ni dipanggil sebagai plasmolysis. Okey, plasmolysis. Jangan guna perkataan ni. Kalau nak guna plasmolyse, bahasa Melayu dia apa ya? Nanti cikgu carilah. Kepekatan subsel lebih rendah berbanding larutan sukrosa. Larutan sukrosa 0.06 adalah hipertonik. Jadi cikgu dah cerita mendalam tentang itu kan. Kesimpulannya, sel tumbuhan menjadi segar apabila diletakkan dalam larutan hipotonik. Flasid diletakkan dalam larutan isotonik. Flasid ni dalam larutan isotonik. Okey, isotonik. Sel tumbuhan tidak mengalami perubahan dalam dalam larutan isotonik. Itu kesimpulannya. Jadi hopefully boleh faham lah ya tajuk ni. Kamu kena ingat yang cikgu terang ni hanya sekadar nak bagi kamu faham saja apa yang berlaku sepanjang eksperimen tu. Kemungkinan apa yang kamu buat di sekolah berbeza ikut kepada bahan yang ada di sekolah lah, dan ikut juga kepada keadaan sekolah kamu macam mana, eksperimen sekolah kamu macam mana. Jadi itu tak penting, itu tak apalah.
Yang pentingnya yang dalam video ni hanya nak bagi kefahaman saja. Nanti bila dah masuk sekolah nanti, ataupun untuk buat eksperimen ke, untuk jawab soalan yang melibatkan aktiviti 3.4 ni, paling tidak kamu faham apa yang berlaku, ya. Jadi tak kira, sebenarnya kalau kita dah faham apa yang berlaku, macam mana keadaan sekalipun, kita tetap akan boleh jawab, ya, sebab benda tu sama sahaja. Okey, itu sajalah untuk video kali ni.